Assalamualaikum dan selamat kembali KN Gear. Lama kita tak jumpa. Hari ni kita nak buat sembang kereta, dan hari ni kita nak cerita pasal satu SUV. SUV model ni sebenarnya sangat penting di pentas dunia. Ianya SUV paling popular di dunia sekarang ni lah, dan ianya ialah Toyota RAV4 ataupun RAV4. Bila Toyota RAV4 ni mula dilancarkan, tak dibawa masuk ke Malaysia secara rasmi oleh UNW Toyota. Selama ni kita kalau nak beli Toyota RAV4 kena beli melalui parallel importer ataupun grey importer. Tak tahulah, ini daripada dua lah. Kita tengok macam popular kereta tu. Mungkin tak sepopular katalah Honda CR-V, tapi agak popular jugalah. Cuma kita heran kenapa Toyota tak bawa masuk kereta ni secara rasmi. Dan sebenarnya Toyota ni pun banyak model yang dia tak bawa masuk secara rasmi walaupun kita nampak macam popular. Sebagai contohnya Toyota Alphard. Popular kan? Baru je bawa masuk secara rasmi tak lama dahulu. Dan Toyota Estima popular kan? Juga hanya baru dibawa masuk secara rasmi. Dan harganya agak tinggi kerana kereta tu diimport secara penuh daripada Jepun. Dan ini juga benda yang berlaku untuk Toyota RAV4 kali ini. Sebenarnya Toyota RAV4 ni popular di seluruh dunia kerana kombinasi packaging, design dan juga teknologi. Kalau nak kira dari segi ruang dia, RAV4 ni memang lapang. Dan nak segi daripada ride comfort dia, saya rasa RAV4 ni menang lah dengan pesaing-pesaing lain. Dan dari segi teknologi juga, RAV4 ni menang daripada pesaing-pesaing lain kerana enjin yang digunakan, enjin Dynamic Force tu memang salah satu enjin yang paling canggih di dunia sekarang, dan platform yang digunakan untuk RAV4 ni ialah Toyota Camry. Jadi ianya menggunakan platform segmen D, whereas kereta-kereta lain yang pesaing dia sebagai contoh CR-V ke, Mazda CX-5 ke, CX-8 semua menggunakan kereta segmen C punya platform sebagai dia punya foundation. So kenapa penting sangat? Kerana apabila dia menggunakan kereta segmen D ni kita tahu ialah kereta mewah ataupun kereta eksekutif. So the quality, ride quality is much better. Dan juga bila kita tengok dia punya sistem gantungan dia lah, di belakang tu dia menggunakan trailing wishbone. Jadi bila menggunakan trailing wishbone, dia dapat mencapai satu tahap keselesaan yang sukar untuk dicapai kalau kita menggunakan benda-benda macam torsion beam dan lain-lain benda. Dan also the handling disebabkan yang menggunakan trailing wishbone ni, dia punya kedudukan roda tu lebih bagus, panduan juga lebih best. Masalahnya harga. Ini masalah besar untuk RAV4 ni kerana ianya fully imported. Harga dia RM219,000 lebih pada RM210,000 lah basically. So dengan harga lebih pada RM210,000 tu, ini menjadikan ianya RM50,000 lebih mahal daripada Toyota Honda CR-V yang mempunyai spesifikasi yang sama. Dan juga untuk kalau bandingkan dengan CX-5 pun dia mahal, dan RM30,000 juga daripada CX-5 yang menggunakan spesifikasi yang sama. Dan bila kita duduk dalam Toyota RAV4 ni, ruang pun tak ada masalah pasal dia based on platform segmen D. So darunya ruang kabin dia besar, dan teknologi pun dia ada Toyota Safety Sense yang juga beroperasi sampai stop go traffic. Dia punya adaptive cruise control sampai stop go traffic. So kita tak ada kalah dekat situ antara dua kereta ni dari segi spesifikasi, dari segi ruang, dari segi drive comfort, ride comfort, driving pleasure, semua tak ada kalah. Dia cuma kalah dekat harga sahaja. So sekarang ni kita nak tengok apa dia kelebihan Toyota RAV4 ni. Ini first kali subjektif lah, reka bentuk. Saya suka reka bentuk luar RAV4 ni, tapi saya tengok bila kita buat video first impression dulu, ramai juga yang kata dia punya reka bentuk luar dia ni boring sikit. So mungkin itu atas faktor umur lah. Saya mungkin lebih berumur, saya mungkin lebih suka kereta-kereta yang tak terlalu dramatik. Pada saya RAV4 ni dia punya reka bentuk dia canggih, modern, tapi tak terlalu dramatik. Syasha tanya kalau compare dengan X70. Hai, Syasha saja nak saya get into trouble ni, tanya pasal X70 pula. Okey, X70 tu sebenarnya sama kelas lah juga dengan CR-V dengan RAV4 ni. Cuma kita tak terfikir kadang-kadang X70 tu sebab harga dia jauh beza sangat. X70 tu nampak macam tinggi dan kurus. Tapi nak tengok dari segi spesifikasi, tiap-tiap kali kita sebut X70, kita susah hati sikit lah pasal tak boleh nak compare dengan benda lain pasal harga dia terlalu jauh murah berbeza. Dengan RAV4 ni hampir RM90,000 perbezaan harga dia. Sudah memang tak masuk akal lah kita nak bincang pun benda yang sama. So kelebihan lah, kita nak katalah you berminat sangatlah RAV4 ni kan, you rasa berbaloi ke tak beli. Kalau you kata harga tu okey, dan okey. Pasal saya dari segi spesifikasi, saya rasa dia tak ada kalah dengan mana-mana pun kompetitor. Walaupun kata kita bandingkan dengan Volvo XC60 sekalipun, tak ada kalahan dekat situ sebab kereta ni datang dengan radar cruise control sama macam XC60, sama macam CR-V, sama macam X70, dan dia punya cruise control, radar cruise control tu level 2, so maksudnya dia sampai stop start traffic lah. Bila kereta berhenti pun dia boleh still berfungsi, dan
Dan dia juga ada lane keeping assist, lane departure warning. Maksudnya kalau lane departure warning ialah bila kereta keluar lorong dia berbunyi amaran. Tapi kalau lane keeping assist ataupun untuk Toyota dia panggil lane centering. Kalau untuk lane keeping assist, bila kereta dah mula menjajar dia akan tarik balik. So dia macam zigzag sikit lah kat lorong tu. Tapi kalau dia lane centering, so dia akan tengok depan, dia akan try kalkan kereta di tengah-tengah lorong. So dia tak ada zigzag punya motion banyak sangat lah. So dia more natural feeling lah. So tu dia punya kelebihan. Dan juga ada lain semua, ada blind spot monitoring, ada rear cross traffic alert, ada forward collision warning, ada auto emergency braking, ada, dan juga ada 7 airbag. So lebih satu daripada kebanyakan pesaing-pesaing yang lain lah. Dia ada airbag di bahagian lutut keluar kat bawah steering tu. So ini ciri-ciri yang penting lah. Bila kita tengok dari bentuk skrin kat tengah-tengah tu, jadi setengah orang suka ada butang fizikal kat tepi skrin tu, pasal ini bermaksud kita tak payah masuk menu 2-3 lapisan lah nak cari feature. So kat tepi tu dah ada. Tapi setengah orang tak suka sebab dia nampak tak cantik, tak kemas. So sekarang orang suka frameless kan. So banyak orang suka yang macam tu, tapi ada juga yang suka yang macam ni. Saya tak kisah pasal saya suka ada butang fizikal, pasal malas nak masuk dalam menu 2-3 layer. Setengah orang suka cantik, saya suka practical kurang cantik sikit, tapi pada saya okey. So cabin dia memang nampak more conventional lah berbanding dengan say even CR-V yang memang nampak canggih, dan berbanding dengan CX-5 pula. CX-5 very masculine kan, minimalist, so ultra modern nampak. So ini somewhere in between. Daripada segi ruang, kita tengok secara objektif segi ruang, saya rasa RAV4 ni menang. Dari segi keselesaan ride comfort pun dia antara yang terbaik lah. Ciri-ciri ada Android Auto, pertama Apple CarPlay, so ada wireless charging, ada tailgate belakang tu boleh tendang lah, tendang dia buka auto tailgate. So banyak sebenarnya ciri-ciri yang menarik, tapi mungkin bukan ciri-ciri yang seksi, bukan ciri-ciri yang menjadikan ianya nampak gah lah. Bila kita tengok performance ni kira untuk pemandu kan, kereta ni yang 2.5 tu dia punya kuasa dia okey jugalah, 207 PS dan torque dia 243 Nm. Memang tipikal lah untuk enjin 2.5 liter. Tapi kelebihan dia sebenarnya ialah kereta ni datang dengan kotak gear 8 kelajuan. Kalau yang kebanyakan pesaing datang dengan CVT, yang ini datang dengan kotak gear 8 kelajuan. Ada juga yang datang dengan kotak gear lain juga, ada juga datang dengan kotak gear automatic, tapi ada juga yang datang dengan CVT. Dan yang best saya rasa kotak gear 8 kelajuan untuk RAV4 ni, dia punya gear change dia cukup lembut lah. Kita tak berasa, kita hanya dengar bunyi perubahan kelajuan enjin saja. Dan juga kereta ni ada mode eco dengan mode sport. So kalau rasa nak mode sports, boleh gunakan mode sports. Yang perbezaan dia ialah mungkin ada slight difference in engine mapping, dan juga dia akan hold the RPM longer lah in each gear to give the car more time for acceleration. Selain daripada tu, dia juga ada pedal shifter, dan pedal shifter ni some people kata gimmick, tapi kalau kata you memang bawa dekat jalan yang banyak kona-kona dan you nak ubah gear cepat, memang pedal shifter tu membantulah. Other than that, I think in terms of kereta yang besar macam ni, yang juga sebuah SUV 7 tempat duduk, dia punya handling cukup bagus, dan dia punya balance in terms of ride comfort juga cukup bagus. Pasal kereta tu dia tak ada banyak float. RAV4 ni berbaloi ke tidak untuk beli? Kalau kita bandingkan dengan pesaing-pesaingnya, adakah tinggalkan dia pasal harga terlalu mahal? Saya rasa ramai orang akan ambil pendekatan begitulah. Tetapi disebabkan pergi tengok kat showroom tu free, tak kena duit, pergilah tengok kan, manalah tahu kan, tiba-tiba mungkin kali ni tak beli, tapi awak mungkin terfikir benda-benda lain pula tentang spesifikasi, tentang reka bentuk, tentang apa yang penting dalam satu kereta. Memang nak suruh recommend beli susah sebab harga dia mahal, tetapi saya rasa kalau awak in the market untuk sebuah SUV, kena pergi tengok RAV4 ni. Sebab saya kata kena tengok ialah kita tak tahu sama ada apabila dia buat facelift model nanti dia akan buat CKD, ataupun whether selepas ni untuk model generasi seterusnya dia akan buat CKD. Jadi setidak-tidaknya awak akan up to date dengan apa yang Toyota sedang tawarkan. Dan kita kena ingat sekarang Toyota sedang mengalami satu perubahan yang sangat besar dari segi dia punya reka bentuk dan juga spesifikasi kereta, kerana dia orang tengah revamp dia punya seluruh image menjadi sebuah syarikat yang menghasilkan produk-produk yang lebih digemari oleh pemandu, dan bukan sekadar satu kenderaan yang kita beli untuk gerak daripada point A to point B. So please pergi tengok RAV4 ni, walaupun you rasa harga dia mahal, sebab mungkin you akan nampak sesuatu yang berbeza. Walaupun mungkin tak mampu beli baru, mungkin terfikir kalau aku simpan, beli second hand pun boleh, ataupun untuk the next purchase, mungkin kereta ni kalau dia turun harga sampai 160, 170, dan suddenly mungkin ianya lebih menarik daripada pesaing-pesaing ni. Okay, kalau dah tengok sampai sini, saya ucapkan terima kasih. Kalau belum subscribe, tolong tekan butang subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru, dan juga kalau suka, share lah dengan kawan-kawan kan, dan tekan butang like tu. Kita jumpa lagi.